Assalamualaikum, hai guys. Hari ni cikgu akan tunjukkan macam mana cara nak lukis carta alih daripada sudut yang diberi ni. Ini adalah sudut untuk selesaikan masalah pandu arah kepada ladybird. Ladybird tu daripada A dia nak pergi ke huruf K melalui jalan yang warna kuning saja. Okey. Sudut kod telah diberi dalam buku. Kita kaji sikit sudut kod ni. Okay, kita tengok. Yang pertama ada perkataan mula macam biasa. Okay, kamu jumpa perkataan selagi ni. Selagi. Okay, selagi ni adalah kita tahu dia adalah struktur kawalan ulangan. Bila struktur kawalan ulangan, nanti dalam carta alih biasanya kamu akan nampak akan ada anak panah yang akan naik ke atas semula. Daripada bawah dia akan naik ke atas. Okey, itu ulangan. Ini adalah dia punya syarat dia. Belum sampai di petak K. Jadi kalau syarat ini adalah dalam bentuk diamond kan. Dalam bentuk diamond dia akan ada jawapan ya dengan tidak. Okey. Kalau jawapan dia adalah ya, dia akan masuk ke dalam sini gelung ni. Okey, dia akan masuk dalam ni. Dan kalau jawapannya tidak, dia akan pergi ke tamat selagi. Okey. Seterusnya kita tengok dalam gelung yang selagi tu, dalam kotak warna merah tu ada struktur kawalan pilihan pula. Kan sebab ada perkataan jika tu kan. Kalau jika tu struktur kawalan pilihan lah. Ada pilihan yang pertama, ada pilihan yang kedua, ada pilihan yang terakhir. Jadi cikgu tulis sikit kat sini. Pilihan pertama, kedua dan yang ketiga. Jadi ini adalah struktur kawalan pilihan pelbagai. Untuk struktur kawalan pilihan yang ini pula, sama. Dia kalau ada perkataan jika, dia bentuk diamond. Dan dia ada dua pilihan lah. Sama ada nak jawab ya ataupun tidak. Kalau jawab ya, dia akan laksanakan yang di bawah dia tu. Kekal menghadap depan. Kalau jawapannya tidak, dia tak akan laksanakan yang bawah dia. Dia akan tengok pada pilihan yang kedua. Okay. Pilihan kedua ni diamond juga. Ada pilihan ya dengan tidak juga. Dan kalau pilihannya ya, kita akan laksanakan di bawah dia tu tindakan dia. Dan kalau jawapan yang ini tidak, dia tak akan buat tindakan bawah ni. Dia akan terus cari pilihan yang lain, iaitu pilihan terakhir. Ini pilihan terakhir. Jika tidak, dia akan laksanakan yang ini. Okey, lepas tu dia ada tamat jika. Lepas dah buat pilihan 1, 2, 3. Lepas dah tamat jika, akan ada satu lagi tindakan dia tulis sini. Kita kena gerak satu petak ke depan. Baik. Selepas dia gerak satu petak ke depan, habiskan dalam kotak merah ni dah habis. Bila dah habis, dia akan patah balik ke atas. Yang inilah nanti dia akan patah balik kepada selagi belum sampai di petak K. Perkara ini akan berulang-ulang sampailah syarat belum sampai di petak K ini menjadi tidak. Maksudnya dia dah sampai petak K, dia akan keluar dan pergi kepada tamat selagi. Dia tak akan buat dah dalam kotak merah ni. Dia akan lompat terus ke tamat selagi. Lepas tamat selagi, tak ada apa-apa bawah tamat selagi tu, dia terus tamat. Jom kita cuba lukis carta alih dia macam mana. Baik, yang pertama macam biasa, ada perkataan mula. Okey, selepas mula, ada kita tengok ni ayat pertama ni, selagi belum sampai petak K. Okey, selagi tu maksudnya dia dalam bentuk diamond lah. Selagi diamond, kita tulis dia punya syarat saja dalam tu. Tak payah tulis perkataan selagi. Belum sampai petak K. Okey. Bila ada diamond, dia mesti ada anak panah keluar. Dua ya dengan tidak. Okey, kalau katalah bawah sini ya. Okay, kalau ya, kalau kita pilih ya, dia akan masuk ke dalam kotak merah ni. Jika depan boleh gerak. Okey, perkataan jika tu juga adalah diamond. Jadi kita tulis dia punya syarat. Depan boleh gerak.
Okey, depan boleh gerak, ada keluar kanan dan kiri juga. Ya dengan tidak. Okey, cikgu tulis tidak dekat bawah sini. Ya sebelah kanan. Okey, kalau pilihannya ya, kita laksanakan tindakan dia iaitu kekal menghadap depan. Jadi kita tulis dekat sini, kekal menghadap depan. Okey, itu kalau ya. Kalau jawapan dia tidak, dia akan tengok syarat yang kedua pula. Tadi yang ini syarat pertama jika. Nanti kita akan tengok yang kedua pula. Iaitu ni, jika sebelah kanan boleh gerak. Yang ini. Jadi kita tulis dia punya syarat sini. Kanan boleh gerak. Alright. Jika ya, apa tindakan dia? Okay, jika ya, tindakan dia adalah pusing ke kanan. Jadi kita tulis sini, pusing ke kanan. Okey, pusing kanan dah sudah. Pilihan yang ketiga pula. Pilihan yang ketiga ni, jika tidak. Bermaksud anak panah ni tidaklah. Jika tidak, kita tulis terus apa tindakan yang terakhir dia. Pusing kiri. Jadi sini tulis pusing kiri. Tak payah cek lagi dah sebab kanan tak boleh gerak. Depan tak boleh gerak, kanan tak boleh gerak. Jadi last choice dia adalah kita pusing je lah kiri. Okey, dah pusing kiri. Sini dah buat. Tamat jika. Right, lepas tamat jika, ada satu tindakan kena buat iaitu gerak satu petak ke depan. Terus sini gerak satu petak ke depan. Okey, yang ini tadi kekal hadap ke depan ni dia ada anak panah masuk. Jadi kena ada anak panah keluar juga. Okey, kita tahu ini pilihan yang pertama tadi. Pilihan-pilihan ni lepas kita dah pilih pilihan pertama atau kedua atau ketiga, kita mesti laksanakan gerak satu petak ke depan ni. Tak kira lah pilihan mana yang kita pilih. Jadi kita keluar daripada pilihan pertama ni, kita pergi kepada ni anak panah sebelum gerak satu petak ke depan ni. Maksudnya lepas dia kekal hadap depan, dia kena gerak satu petak ke depan juga. Itu kalau pilihan pertama. Pilihan kedua, kalau dia boleh gerak ke kanan, dia pusing badan ke kanan dan dia tetap juga akan gerak satu petak ke depan. Baik, lepas tu, lepas gerak satu petak ke depan, kotak merah ni dah habis kan? Semua kita laksanakan, kita patah balik ke atas iaitu selagi ni. Bermaksud lepas gerak satu petak ke depan ni akan ada anak panah yang akan naik ke atas semula sampailah syarat yang dia semak belum sampai petak K. Sampai situ. Okey, itulah maksudnya yang selagi ni dia akan patah balik ke atas sebab dia struktur kawalan ulangan. Okey, yang ini ada nampak tertinggal tu kan? Jangan lupa ini jika jawapan dekat sini tidak, ke mana anak panah ni akan pergi? Okey, tadi cikgu cakap kalau jawapan dia tidak dekat sini, dia tak akan laksanakan yang dalam kotak merah ni. Dia akan terus pergi tamat selagi. Okay, maksud dia akan pergi tamat selagi dan lepas tamat selagi tak ada apa-apa lagi nak buat, dia akan terus tamat. Jadi anak panah ni dia kita turunkan ke bawah. Kita boleh terus tamatkan dia dekat sini pun boleh. Okay, jadi siaplah kita punya carta alih. Lepas ni cikgu nak tunjuk macam mana cara nak uji carta alih ni betul ataupun tidak. Itu nanti kita jumpa dalam video yang seterusnya. Okay, bye.